Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa syurutus salati sittatun ma'rifatu waqtiha kama taqaddama wa istiqbalul qiblati illa fin nafilati fis safar wa satrul aurati wa taharatul hadatsaini wa taharatun najasati fis thawbi wal badani wal makan wa ma'rifatu furudis salati wa sunaniha. Baik. Kata musannif rahimahullah, dan syarat-syarat solat, yakni syarat-syarat sah solat, 6 perkara. Yang pertama, mengetahui waktunya, yakni mengetahui waktu solat. Yang dimaksudkan dengan mengetahui waktu solat, mengetahui masuknya waktu solat. Seperti mana yang kita dah syarah pada pengajian lepas. Wastiqbalul kiblati, dan menghadap kiblat. Jadi mengetahui waktu sama ada mengetahui dengan yakin, kan? Mengetahui dengan apa ni, dengan yakin ataupun dengan zon yang terhasil daripada ijtihad. Dan kalau tak dapat juga, yang terakhir sekali taklid. Lepas tu menghadap kiblat. Menghadap ke kiblat pun sama jugalah, menghadap ke kiblat dengan dada ke arah Kaabah, ke arah kiblat secara yakin. Bagi masalah orang yang berada di hadapan Kaabah lah, dia dapat tahu dia menghadap secara yakin dengan lihat ataupun dengan sentuh, ataupun secara zon, itu bagi orang yang duduk jauh. Duduk jauh daripada Kaabah, dia tak boleh nampak Kaabah macam kita lah ni, kan. Nak sentuh pun tak boleh, nak tengok pun tak boleh. Kecuali pada 2 tempat lah disebut dalam ni. Satu, syarah dia tambah satu lagi tempat yang boleh untuk tidak menghadap kiblat. Jadi yang pertama pada solat sunat pada ketika safar, dan yang kedua pada solat syiddatil khauf. Pada solat syiddatil khauf itu dia tambahlah tu. Jadi fi nafilah fi safar, yang tu kita dah baca dah, kan. Sampai situlah kita berhenti. Kita berhenti pada wasatrul aurati, dan menutup aurat. Jadi syarat yang ketiga daripada syarat-syarat sah solat yang 6 yang disebutkan oleh musannif adalah menutup aurat. Syarat-syarat sah solat ni kadang-kadang kita tengok ada kitab sebut 10, kan, dalam Safinah sebut 10. Ada yang sebut 5, dalam Minhaj sebut 5. Dia tak sebut yang ke-6 ni. Dan ada yang sebut 6 macam dalam kitab ni, ada yang sebut sampai 11 pun ada juga. Jadi yang tak ada tu ada disebut dalam syarah lah, kan. Dalam syarah muka surat 197 tu, dia tengok ada disebut wa min syurutis solah aidan. Lepas tu disebut yang ke-7 al-ilmu bi fardiyatiha, lepas tu ijtinabul mutilat, al-islam wa tamyiz, dan seterusnya lah. Jadi kenapa sebahagian ulama dia tak kira Islam, tamyiz dan yang lain tu? Kenapa dia tak bilang sekali dalam syarat-syarat sah solat? Sebab syarat-syarat tu bukan sahaja khusus dengan solat, tapi syarat-syarat tu disyaratkan juga pada bab-bab yang lain, kan, pada ibadat-ibadat yang lain. Jadi yang sebutkan 5 saja tu, macam dalam Minhaj, dia nak sebut syarat-syarat yang khusus dengan solat sahaja. Adapun syarat-syarat yang lebih itu, yang tu disyaratkan pada solat dan juga pada ibadat-ibadat yang lain. Setengah ulama dia kira sekali. Baik. Jadi yang ketiga dalam kitab ni, menutup aurat. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata syarih hafizahullah, la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimar. Allah Subhanahu wa taala tidak terima solat haid. Maksud haid ni bukan perempuan yang haid,
Maksud haid kat sini perempuan baligh. Perempuan yang baligh. Allah tidak terima solat perempuan yang baligh kecuali dengan khimar. Maksudnya dia pakai khimar, dia tutup aurat dia lah. Sebab orang haid dia memang haram solat. Macam mana pula Allah Ta'ala tak terima solat perempuan haid kecuali dengan khimar? Maksudnya kalau perempuan haid pakai khimar, kan, dia pakai tudung, tutup aurat dia apa semua, sah ke solat dia? Tetap tak sah juga. Sebab tu maksud haid kat sini kata ulama, maksudnya perempuan yang baligh. Jadi Allah Ta'ala tak terima solat perempuan yang baligh kecuali dengan khimar, kecuali dengan dia pakai tudung, tutup tutup aurat dia. Dan syarat satir, syarat pakaian ataupun apa-apalah yang menutup aurat tu, dia ada beberapa syarat disebut oleh syarah dalam ni. Dia kata wasyartu satir, dan syarat satir yang menutup aurat itu, yang pertama kaunuhu yashmalul mastura libsan wa nahwahu. Nak terjemah macam mana tu? Yashmalul mastur, keadaan satir tu yang menutup itu dia merangkumi apa yang ditutup. Mastur ni aurat kita ni lah. Libsan wa nahwahu, sama ada kita kata pakaian ataupun selain daripada pakaian. Yang penting dia tu jirim, dia ada jirim. Boleh jadi tutup dengan tanah, dia tutup dengan tanah kan. Ataupun selain daripada tanah, bukan pakaian, dia ambil plastik ke, kan, plastik hitam, dia balut dia punya badan dia, tertutup aurat dia. Itu dia akan sebutlah syarat yang kedua tu. Itu syarat yang pertama. Jadi syarat yang kedua ana sebut tadi, kaunuhu lahu jirmun, keadaan satir, apa yang menutup aurat itu ada baginya jirim. Ada baginya jirim yamna'u idraka launil basyarah. Ada baginya jirim yang menegah, menghalang daripada melihat warna kulit. Warna kulit fi majlis takhatub, pada majlis takhatub, pada majlis bercakap antara dua orang, iaitu kata ulama dalam 3 hasta. 3 hasta dalam 150 cm lebih kurang. Ukaklah 3 hasta. Jadi kalaulah ada orang dia pakai satu pakaian, kan, pakaian kita tu dia duduk depan kita, jarak dia 3 hasta, kita boleh nampak dia punya warna kulit dia melalui pakaian yang dipakai tu. Jadi dia punya pakaian tu masih belum melengkapi kriteria satir yang syarak nak. Macam baju orang Sudan kan, baju dalam dia tu kan, dia pakai jubah 2 lapis kan, satu jubah dalam tu nipis tu, satu lagi dia pakai jubah biasa dia pakai lah. Jadi kalau dia duduk di rumah, duduk luar rumah, dia tak pakailah jubah luar tu kan, dia pakai jubah dalam tu. Macam kita lah pakai t-shirt kat dalam. Jadi dia punya baju tu nipis kan, kita boleh nampak, sampai kita boleh nampak lah badan dia, mudah kata kan. Jadi kalau dia semayang pakai tu, mazhab Syafi'i tak sah kan. Dia pakai pakaian tu, dia semayang dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Sebab tak cukup lah, tak cukup syarat satir tu tak cukup. Sebab jirim tu mesti menegah daripada melihat warna kulit pada majlis takhatub li mu'tadilil basar, bagi orang yang kita kata mata yang pertengahan. Maksudnya mata orang ramai lah kita kata. Mata orang ramai, mata yang pertengahan, bukannya mengikut mata orang yang tajam. Kadang-kadang ada orang lain, orang semua kita tanya nampak tak warna kulit dia. Lepas tu semua kata tak nampak. Tiba-tiba ada seorang ni kata nampak. Dia ni jenis mata tajam sikit, lebih pada orang lain. Jadi mata dia tu tak diambil kira. Mata dia tu tidak diambil kira. Jadi pakaian orang tu kita kata dah cukup syarat dah.
Dah cukup syarat. Walaupun kita kata si fulan ni nampak, dia seorang je nampak sebab mata dia tajam. Baik. Kemudian dia buat masalah fa illam yajid ma yasturul aurata, maka jika dia tidak dapat apa yang tidak mendapati apa yang menutup aurat dia, shalla ariyan, solat ia dalam keadaan telanjang, wala i'adata alaihi, dan tidak ada i'adah, maknanya tak perlu dia ulang solat dia tu. Antara yang masalah yang disebut juga, kalau dia ada pakaian yang cukup untuk menutup kubul dan dubur sahaja, maka wajiblah dia tutup kubul dan dubur. Itu satu masalah. Masalah lain pula, orang ni dia ada pakaian yang cukup untuk tutup salah satu, maka waktu ni dia tutup depan. Dia tutup kubul dia lah. Sebab dubur dia tu tertutup kan bila dia berdiri. Gitu juga kalau dia duduk, jadi dia tertutup oleh punggung dia tu. Tapi kalau depan ni tak boleh nak tutup. Jadi waktu ni dia tutup depan. Dia tutup kubul dia. Kalau pakaian yang dia ada tu hanya cukup untuk salah satu sahaja. Kemudian boleh tak kita guna tangan kita untuk tutup aurat? Contohnya orang lah kan suka pakai seluar koyak kan. Jadi seluar koyak dekat bahagian aurat lah, kita kata antara pusat dan lutut. Ataupun katalah bukan dia jenis pakai seluar koyak, tapi seluar dia tu koyak kena benda tajam ke apa ke. Jadi dia nak sembahyang dalam keadaan dia letak tangan dia tu jadikan sebagai satir lah, tutup bahagian hak koyak tu. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Jadi tangan ni dia duduk pegang kawasan tu, dia tutup kawasan yang ada tutup kawasan aurat tu kat paha dia tu contohnya. Cuma masalah dia bila nak sujud. Kan, masalah dia bila nak sujud. Jadi sujud ni antara syarat sujud kena hantar 7 anggota. Kan, kena hantar kena hantar 7 anggota, maksudnya 7 anggota ni kena letak lah kan dekat tempat, dekat tanah tu kan, dahi, kedua-dua tangan, 2 lutut, lepas tu jari kaki kan batin jari kaki. Jadi 7 tu kena ni lah, kita kena sentuh bumi. Jadi sekarang ni tangan kita hak satu kita duk guna ni, kita duk tutup aurat. Kalau kita nak sujud, tangan kita nak letak kat atas dekat bumi, jadi terbuka aurat. Jadi macam mana? Dia nak takdimkan yang mana? Jadi di sini ada khilaf lah. Ada khilaf di antara Ibnu Hajar, Imam Ramli dan Khatib Syirbini. Ada khilaf. Ibnu Hajar dia kata dia boleh pilih. Yatakhayyar sama ada dia tutup aurat dia ataupun dia, orang kata apa, wasallallahu alaihi wasallam, dia biarkan aurat dia terbuka lah waktu tu. Kan? Maknanya dia letak tangan dia untuk sujud. Kalau Khatib Syirbini pula, Ana ingat-ingat lupa, nanti cuba takkidkan balik. Khatib Syirbini kalau tak salah seingat ana, dia kata tutup aurat tu. Bukan? Khatib Syirbini tak kat tempat sujud. Maknanya Imam Ramli yang kata Imam Ramli yang kata tutup aurat tu. Imam Ramli tutup aurat. Kan tu balik. Dia kata apa? Khatib Syirbini tutup aurat.
Ya. Jadi di sisi Khatib Syirbini, dikekalkan tangan dia ke aurat tu lah. Maksudnya dia tutup aurat dia. Sebab apa dia tutup aurat dia? Sebab masalah sujud tu masalah khilaf. Masalah sujud tu adakah perlu kita waktu kita sujud tu kita letak 7 anggota tu, khilaf. Jadi kata Imam Nawawi kena tak semua 7 tu. Tapi kata Imam Rafi'i tak dahi je wajib. Jadi kat situ ada khilaf. Adapun masalah aurat yang ni muttafaq alaih. Kemudian adapun di sisi Imam Romli kata dia letak tangan dia. Jadi dia biarkan aurat dia tu terbuka. Jadi ada tiga pendapat lah kat situ. Baik. Yang keempat, wa taharatul hadatsaini, suci daripada dua hadas. Suci dua hadas, suci daripada dua hadas, iaitu hadas kecil dan juga hadas besar. Syarah pun sebut ai al-asghar wal akbar. Suci daripada hadas kecil dan juga hadas besar. Sama ada suci bima'in au turab, suci dengan air ataupun dengan tanah. Sebab kita bersuci asal dia dengan air, mandi dengan air, berwuduk pun dengan air. Tapi kalau air tak ada, maka waktu tu kita akan berpindah kepada tayamum ganti wuduk, dan tayamum ganti mandi. Jadi sama ada bersuci tu dengan air ataupun bersuci dengan tanah, maksudnya tayamum lah. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam la tuqbalu salatun bighairi tuhur. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diterima solat tanpa bersuci. Fa illam yajidil ma'a wa turab shalla li hurmatil waqti wa a'ada. Masalah, maka jika ia tidak dapat air dan juga tanah, dia tak ada dua-dua alat bersuci. Jadi alat bersuci ni air dengan tanah, kan, debu tanah. Jadi air tak ada, debu tanah pun tak ada, dia kena kurung kat satu tempat. Air tak ada, debu tanah pun tak ada. Jadi orang ni dipanggil sebagai faqidut tahurain, orang yang kehilangan dua alat bersuci. Jadi bila dia kehilangan dua alat bersuci, adakah dia tak perlu solat? Dia wajib solat, sebab syarat-syarat wajib solat ada. Kalau dia Islam, dia baligh, dia berakal, suci daripada haid nifas, jadi dia kena solat. Yang ni syarat sah solat. Yang tak ada syarat sah solat. Syarat wajib solat ada, tetap dia wajib solat. Lepas tu kadang-kadang kesilapan orang, kadang-kadang orang sakit, ada najis sikit badan, macam mana aku nak solat, dia cakap, kan, penuh najis ni, macam mana aku nak solat? Jadi apa ni, dia tak faham syarat wajib solat dengan syarat sah solat. Wajib solat tetap wajib solat, walau bagaimana keadaan dia sekalipun, selagi mana orang kata akal dia masih berfungsi, dia tak gila, dia masih waras, macam mana pun keadaan dia, kena ikat ke, kan, kena ikat ke ataupun kena kurung ke, tak ada apa-apa alat bersuci apa pun, macam mana pun, tak ada pakaian ke, tetap dia kena solat li hurmatil waqt, untuk menghormati waktu solat tu. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Solat ni orang kata apa? Solat ke atas orang yang beriman ni satu kefarduan yang telah ditentukan waktu dia. Kan, bila ada syarat-syarat wajib itu, wajib kita solat. Bab syarat sah tak ada tu, tak apalah, yang mana ada boleh buat kita buat, yang mana tak buat tu, yang mana tak ada tu kita nak buat macam mana, kan. Macam pakaian tadi ya, dah tak ada pakaian, tetap wajib solat. Cuma masalah pakaian tadi tak perlu ulang, tapi masalah hadas ni dia kena ulang balik. Ayak tak ada, debu tanah tak ada, dia kena solat. Shalla li hurmatil waqti, solat kerana menghormati waktu, wa a'ada, dan dia ulang semula solat tersebut. Yang kelima, wa taharatun najasati, dan suci
daripada najis. Suci daripada najis, ghairil ma'fuwi anha, suci daripada najis yang tidak dimaaf daripadanya. Jadi kita faham kat sini najis ada yang dimaafkan dan ada najis yang tidak dimaafkan. Najis yang dimaafkan nanti dia akan sebut di depan nanti. Lepas dia cerita tentang aurat nanti, aurat lelaki, aurat perempuan semua, lepas tu dia cerita tentang najis yang dimaafkan. Jadi suci daripada najis yang tidak dimaafkan pada pakaian fi saubi wal badani wal makan. Suci daripada najis yang tidak dimaafkan pada pakaian, pada badan dan pada tempat. Kan? Pada pakaian Allah Taala sebut dalam Quran wa thiyabaka fatahhir, dan pakaian kamu maka sucikanlah. Kan? Dengan lafaz amar. Kemudian Nabi kata kepada Fatimah binti Abi Hubaish, apabila haid datang maka tinggalkan solat, Nabi kata. Dan apabila haid berhenti maka basuhlah daripada diri kamu tu darah dan solatlah. Jadi basuh daripada diri kamu tu darah, ihtimal basuh daripada badan dia, maksudnya badan dia kena bersih, ataupun basuh daripada pakaian dia. Darah haid yang kena pakaian tu dia basuh. Lepas tu dia solat. Itu kena bersih pakaian, kena bersih badan dan kena bersih tempat. Bersih tempat sebab hadis Nabi, hadis A'rabi tu. A'rabi kencing kat masjid Nabi SAW. Lepas tu Nabi perintahkan untuk ambil air cerak, kan? Dekat tempat dia kencing itu. Jadi nak pastikan tempat tu bersih lah. Jadi banyak fik boleh dapat daripada hadis tu, kan. Hadis pasal hukum pasal ayak pun kita dapat. Hukum tentang suci suci tempat solat pun kita dapat. Kat sini dia bawa satu hadis ialah hadis kata-kata Nabi kepada Fatimah binti Abi Hubaish. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam li Fatimah binti Abi Hubaish radhiyallahu ta'ala anha, fa idza aqbalatil haidah fada'is salata wa idza adbarat faghsili anki dama wa salli. Nabi kata kepada Fatimah binti Abi Hubaish, apabila datang darah haid maka tinggalkanlah solat, maka hendaklah kamu tinggalkan solat, dan apabila berhenti maka basuhlah daripada kamu darah yang kena pada kamu tu dan solatlah. Wa mislu saubil musalli mahmuluhu, dan seperti pakaian orang solat tu apa yang dibawa oleh dia. Macam sekarang ni anda pakai syal ni, kan? Jadi yang ni mahmul lana lah. Mahmul lana, dan juga apa yang ada dalam poket. Apa yang dibawa dalam poket dia, tisu ke, kain ke, apa yang dalam poket dia, dompet dia, apa semua tu. Itu termasuk daripada mahmul dia, apa yang ditanggung oleh dia. Wa minal badani, dan daripada badan juga, termasuk daripada badan juga, dakhilul ain, dalam mata, wal fam, dan juga dalam mulut, wal anf, dan juga dalam hidung. Wa innama lam yajib ghusluha fil janabah li'anna an-najasata aghladu minal janabah. Dia kata hanya saja tidak wajib basuh apa yang tersebut ni, ghusluha ghuslul madhkurat, minal ain wal fam wal anf. Jadi dalam mata tak wajib basuh waktu janabah. Mandi janabah kan, dalam mulut itu dia dikira sebagai batin. Dalam hidung pun sama juga. Dalam masalah janabah dia tak sama. Jadi dalam masalah janabah ni, yang tu dikira sebagai batin. Jadi dia kata tak wajib basuh dalam mata, dalam hidung, dalam mulut semua tu, kerana tapi wajib basuh. Orang kata dekat bab najis ni wajib basuh pula. Dia kata sebab li'anna najasah aghlas minal janabah, kerana masalah najis ni lebih
apa nak kata, lebih berat, lebih berat daripada janabah. Lepas tu yang dikatakan tempat kena suci, tempat tu, tempat solat tu, semua tempat tu ke kita solat tu? Kalau sejadah tu satu sejadah ke? Bukan yang tu. Yang dimaksudkan dengan tempat ni iaitu apa yang disentuh oleh orang yang solat tu. Apa yang disentuh oleh apa yang disentuh musalli. Jadi contohnya ana sembahyang, jadi ana akan berdiri di satu tempat. Jadi kaki ana akan menyentuhlah salah satu daripada salah satu daripada sejadah tu. Jadi tempat tu lah, tempat yang ana pijak tu kena suci. Lepas tu sekali ana nak turun sujud, ana akan letak lutut. Tempat ana letak lutut, tempat yang akan disentuh kaki ana mesti kena suci kat situ. Tempat yang ana akan letak tangan, letak dahi, situ pun semua kena suci. Begitu juga tempat-tempat yang disentuh oleh pakaian yang ana bawa syal. Lagi ana sujud, lagi syal mesti ada kena tempat. Mesti tempat yang kena syal tu tempat tu suci. Itu maksud tempat tu. Tempat dia kata ma yulaki badanal musalli au yulaki mahmulahu. Maksud tempat kat sini iaitu tempat yang menyentuh badan orang yang solat ataupun menyentuh apa yang ditanggung oleh orang yang solat. Itu yang itu yang dimaksudkan dengan tempat solat tu, nak suci tu. Yang keenam, wa ma'rifatu furudis salati wa sunaniha, mengetahui fardu-fardu solat dan sunat-sunat dan sunat-sunat solat. Yang berkait dengan syarat nombor 5, kalau kita ada pakaian, dan kita ingat pakaian kita tu suci. Lepas solat baru kita tahu rupanya pakaian kita tak suci. Kan? Tersilap pakai kain. Kain hak kita duk pakai tidung apa semua dah kena najis dah. Kita tersilap pakai. Kita terlupa tukar. Tersarung jubah, mayang, lepas tu baru sedar. Jadi waktu ni solat kita tu diterima ke tak? Jawabnya solat tu kena ulang balik. Solat tu kena ulang balik. Tak sah. Sebab apa? Dia masuk dalam kaedah tu lah. La ibrata bidzannil bayyin khata'uhu. Tidak ada tidak dikira kesalahan zon yang nyata salahnya. Kesalahan zon yang nyata salahnya. Dia sangka dia punya pakaian dia bersih, suci. Itu sangkaan dia. Lepas tu ternyata kata sangkaan dia salah. Dia punya pakaian dia najis. Jadi nyata salah sangkaan tersebut. Jadi sangkaan yang nyata salah tidak dikira. Itu qawaid fikih lah, banyak masalah yang berkait dengan kaedah tu. Kan? Jadi masalah puasa orang dia bersahur, dia sangka masih kekal malam. Rupanya malam dah berakhir, dah terbit fajar dah. Jadi sangkaan dia tu tersilap dan nyata sangkaan dia tu silap. Jadi dia punya puasa tu tidak sah, wajib imsak dan kena qada. Begitu juga dia sangka dah masuk dah maghrib, rupanya tak masuk lagi. Kan? Ada budak pergi ambil mikrofon saja nak test. Pergi azan awal. Jadi dia silap, sangkaan dia tu tersilap, maka wajib dia maka batal puasa dia lah. Batal puasa dia kena qada balik satu hari tersebut. Itu juga orang yang sangka masuk waktu sembahyang, dia sembahyang punya tak masuk waktu lagi, pun sama juga sangkaan dia tersilap, nyata tersilap. Begitu juga masalah zakat. Orang bayar zakat, kita bayar zakat kepada seseorang yang kita anggap, kita sangka dia asnaf, rupanya bukan asnaf. Jadi tak memada bayaran zakat tersebut. Begitu jugalah sangka kita pakaian dalam masalah solat ni,
kita ijtihad pada pakaian macam tadilah, kita sangka suci rupanya ada, ataupun ayak, kita ingat ayak tu suci rupanya ada, lepas tu kita ijtihad kiblat rupanya nyata salah ijtihad kita, semua tu kita kena ulang balik solat. Semua masuk dalam satu kaedah tu lah kan, la ibrata bil bizannil bayyin khata'uhu. Cuma adalah masalah-masalah yang dikecualikan, seperti masalah tayamum contohnya kan. Masalah tayamum contohnya, ana dah tayamum dah, lepas tu nak nampak satu rombongan yang ana sangka depa ada ayak kan, jadi waktu tu dah ada waham dah depa ada ayak. Lepas tu bila ana pi kat rombongan tu, tapi rombongan tu mai kat ana rupanya depa tak ada ayak pun. Jadi ana punya zon tadi silap kan, silap zon ana tu, tapi ana punya tayamum batal. Tayamum ana batal. Ini antara masalah istisna lah, dia yang dikecualikan daripada kaedah tu. Sebab tak ada ayak pun, tapi sebab anda dah waham dah awal tu kan, batal tayamum. Walaupun sangkaan ana salah, ingat ada ayak, rupanya tak ada ayak. Kalau ikutkan tayamum masih ada lagi lah, tapi dalam masalah ni tayamum batal. Baik, sambung yang keenam, wa ma'rifatu furudis solah wa sunaniha, mengetahui fardu-fardu solat dan sunat-sunat solat. Ai min syuruti sihhati solah alla ya'taqidal musalli fardan muayyanan min furudiha sunnatan. Daripada syarat-syarat sah solat, orang yang solat tu dia tak i'tiqad satu fardu yang tertentu daripada fardu-fardu solat tu, dia tak sangkakan itu sebagai sunat. Contoh dia apa? Ka'an ya'taqida sunniyatal Fatihah awi ruku'. Seperti dia i'tiqad Fatihah dan rukuk itu sunat. Dia tak i'tiqad macam tu. Dia takyinkan, dia tentukan sesuatu yang fardu tu sebagai sunat. Dia masalah kat sini, masalah kalau dia takyinkan, dia tentukan satu-satu apa-apa fardu sebagai sunat. Kalau dia tak takyinkan tak apa. Dia kata ada dalam solat ada fardu, ada sunat. Dia tak tentukan mana-mana satu. Ya, masalah tentu tu yang bermasalah. Kita orang mengaji ni kena tahu lah. Orang tanya fardu solat apa dia, rukun solat, sunat-sunat solat apa, sunat ab'ad apa, sunat apa, hayat apa. Biarlah orang kata apa, ada beza. Ni hak mengaji pun lebih kurang je tak tahu benda-benda tu kan, sedangkan benda tu kita buat hari-hari. Baik. Amma idza i'taqada anna jami'a matlubatis salati furudun aw anna ba'daha furudun wa ba'daha sunanun wa lam yaqsid bi fardin muayyan as-sunniyah fa inna salatahu sahihatun in kana ammiyan. Adapun apabila ia i'tiqad, orang yang solat tu i'tiqad, maksudnya semua tuntutan-tuntutan di dalam solat itu fardu. Dia i'tiqad semua fardu. Kan? Angkat tangan apa semua fardu. Sami Allah liman hamidah fardu. Bagi salam paling ke kanan kiri fardu. Dia i'tiqad semua fardu. Ataupun dia i'tiqad anna ba'daha furudun wa ba'daha sunanun. Dia i'tiqad sebahagian tuntutan dalam solat tu fardu dan sebahagiannya sunat. Tapi walam yaqsid, tapi dia tidak qasadkan fardu tertentu sebagai sunat. Dia i'tiqad macam tu je, sebahagian fardu sebahagian sunat, tanpa dia tentukan mana-mana satu. Jadi orang ni fa inna salatahu sahihatun in kana amiyan, maka solat orang ni sah sekiranya dia ami. Dia orang awam, dia bukan orang mengaji. Dia bukan orang alim. Maksud orang alim ni bukan alim jadi syekh apa semua tu. Maksudnya alim bab tu je. Ataupun dia ada dia pernah, kita kata pernah mengaji. Ada satu waktu yang dah kata dia habiskan untuk mengaji. Ada dia punya tobik dia tu. Dalam Manhalul Warif ada kot.
Ada tak? Cuba tengok. Ami dengan alim tu. Itu maksud alim. Kan? Bukannya maksud alim tu dia orang kata apa, dia tahu semua jadi macam syekh, boleh baca kitab apa semua tu, tak. Kan? Maksudnya dah kata apa, berlalu satu waktu yang dia boleh belajar lah. Kan? Belajar apa ni masalah-masalah ni. Dia tengoklah dalam tu secara lebih tepat. Jadi kalau orang tu ami, solat dia sahihah. Solat dia sah. Jadi kalau dia bukan ami, dia alim, hak ni ada khilaf antara Ibnu Hajar dan juga Ramli. Wa kadza law kana aliman idam Ibnu Hajar. Begitu jugalah kalau dia tu alim di sisi Ibnu Hajar. Maksudnya kalau di sisi Ibnu Hajar orang tu alim sekalipun, orang pelik lah, apa dia alim tak tahu ni. Maksudnya dia ada berlalu satu waktu tadi tu, boleh dia tahu benda-benda tu. Kan? Tapi dia tak tahu. Wa kadza law kana aliman. Begitu juga kalau dia alim di sisi Ibnu Hajar. Jadi kalau dia alim sekalipun di sisi Ibnu Hajar, dia i'tiqad macam tu, solat dia sahihah. Wa khalafahu Ramli fil alim. Menyalahi akan Ibnu Hajar oleh Imam Ramli pada masalah orang alim. Fahadhaba ila anna al-alima la budda alaihi min an yumayyiza faraidas salah min sunaniha. Maka kata apa, berjalan oleh Imam Ramli ni kepada bahawasanya orang alim tak dapat tidak ke atasnya mesti dia membezakan fardu-fardu solat daripada sunat-sunat solat. Sisi Imam Ramli macam tu. Orang alim dia kena bezakan fardu-fardu solat apa dia, sunat-sunat solat apa dia. Biar tahulah, biar ada beza. Sebab kadang-kadang kata kalau budak-budak kan, saya tanya depa ingat kadang basuh sapu telinga ni fardu wuduk. Masalah wuduk lah ni. Kan? Banyaknya tu kalau tanya fardu wuduk apa. Lagi mesti ada sebut sapu basuh telinga ataupun sapu telinga. Sebab apa? Sebab dia duk buat tu. Sebab dia belajar pada kecil macam mana nak berwuduk. Jadi mak ayah dia ajak ataupun guru dia ajak. Dan guru dia ajak cara berwuduk, tapi dia tak terangkan mana fardu, mana sunat. Jadi dia pun basuh tangan awal tu ke apa, semua dia masuk sekali kadang-kadang dalam fardu. Jadi dia tak pandai nak membezakan. Jadi kalau dia tak mengaji, dia bawa tu sampai ke besar. Jadi daripada kecil dia tak mengaji, dia duk bawa yang tu je sampai ke besar dia bawa yang tu. Dia tak reti macam tu lah. Sebab tu kita kena upgrade lah ilmu sesuai dengan orang kata apa, usia kita meningkat, jadi ilmu kita pun, pengetahuan kita dalam agama pun meningkat juga. Ni jangan orang kata apa, usia meningkat tapi pengetahuan agama kita tak meningkat, masih lagi level budak-budak. Tapi bab dunia masya-Allah kita ke depan, tapi bab agama kita ke belakang. Tu silap lah. Jadi alim di sisi Imam Ramli, dia kata dia kena bezakan lah fardu solat daripada sunat-sunat solat. Oh, ni pun ada ni. Alim. Tak baca kan? Sebut alim bawah tu. Au an ya'taqida anna jami'a af'aliha furudun. Ni yang ketiga lah. Yang pertama, dia i'tiqad semua tuntutan dalam solat tu dia kata fardu, ataupun sebahagiannya fardu, sebahagiannya sunat, ataupun dia i'tiqad semua perbuatan-perbuatan solat tu
fardu. Lepas tu dia kata wal alim huna man ishtaghala bil ilmi zamanan taqtadil adatu an yumayyiza bainal fardi was sunnah. Dia kata alim di sini orang yang ishtaghala, sibuk dengan ilmu. Sibuk dengan dengan ilmu satu waktu yang pada adatnya kan, pada adatnya kita kata dia dapat bezakanlah di antara fardu dan sunnah. Jadi hak ngaji Sudan sah lebih dah kan. Hak duk ada, hak dah balik. Ada adatnya tu boleh tahu dah beza fardu sunat tu. Kan, kalau lama pun. Baik, wa min syurutis salati aidan dia kata al ilmu bi fardiyatiha fala tasihhu salatu man huwa mutaraddidun fi fardiyatiha aw man i'taqada annaha sunnatun. Syarat yang ketujuh yang tak disebut dia kata ilmu tentang kefarduan solat, maka tidak sah solat orang yang dia taraduk ragu-ragu keadaan solat yang dia buat tu fardu ke ataupun dia i'tikad solat tu sunat. Solat yang dia buat tu sunat, tak fardu tu. Jadi tak sah solat dia. Ini syarat sah solat. Ya, sebab macam mana dia nak jazam dengan niat dia kan, dia pun tak tahu kata solat yang dia buat tu adalah solat fardu. Ijtinabul mubtilat, meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan solat, yang ini akan datang penerangan dia. Yang ke-9 Islam, bukan tidak wajib ke atas orang kafir, tidak sah daripada orang kafir. Lepas tu yang ke-10 tamyiz, maka tidak sah solat daripada budak-budak yang belum mumayyiz. Lepas tu yang ke-11 al-ilmu bi kaifiyatiha, ilmu tentang cara untuk solat. Cara untuk solat. Jadi kalau tak tahu cara nak solat, macam mana nak solat? Kan? Jadi mesti dia ada ilmu tentang cara nak solat. Angkat takbir dulu, rakaat pertama macam mana, rakaat kedua dan seterusnya. Kemudian yang ni kita baca matanya kot. Dia kata wa auratul rajuli wal amati, dia sebut tadi kan menutup aurat kan. Syarat sah solat menutup aurat. Kemudian nak sebutlah aurat lelaki mana dia? Bahagian mana aurat lelaki ni? Aurat perempuan macam mana pula? Lepas tu amah. Jadi kata musannif wa auratul rajuli wal amati ma baina surratiha wa rukbatiha. Aurat laki-laki dan aurat amah, hamba perempuan, aurat dia ma baina surratiha wa ma baina surratihima wa rukbatihima. Jadi aurat laki-laki dan perempuan hamba ni, aurat dia di antara pusat dan lutut. Di antara pusat dan lutut. Jadi kita faham kat sini aurat kedua-duanya di antara pusat dan lutut. Jadi pusat dan lutut tu bukan aurat, antara tu yang aurat. Dan itulah pendapat yang muktamad. Pendapat yang muktamad pusat dan lutut bukan aurat. Yang auratnya apa di antara kedua-dua tu. Cuma wajib tutup sebahagian lutut dan wajib tutup sebahagian pusat. Sebab nak tahakkuk, nak pastikan benar-benar aurat dia tertutup. Sebab dia termasuk dalam bab ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa yang tidak sempurna perkara yang wajib kecuali dengannya, maka perkara tu pun wajib. Perkara yang tak wajib, perkara yang tidak sempurna perkara wajib kecuali dengan perkara tersebut, maka perkara tu pun jadi wajib. Jadi sekarang ni yang wajibnya tutup aurat pusat, antara pusat dan lutut. Jadi tak sempurna tutup aurat kecuali dengan kita menutup sebahagian pusat dan sebahagian lutut. Maka wajib tutup sebahagian pusat dan sebahagian lutut.
Wa auratul hurrati fi salati wa indal ajanibi. Dan aurat apa ni perempuan merdeka di dalam solat dan di sisi ajnabi. Di sisi ajnabi, jami'u badaniha illa al-wajha wal kaffain. Semua tubuh badan dia kecuali muka dan juga kedua-dua apa ni tangan dia sampai ke pergelangan tangan. Itu aurat perempuan di dalam solat dan juga di sisi ajanib. Wa inda maharimiha, dan di sisi mahramnya, di sisi mahram dia dengan abang dia ke, dia dengan adik laki dia ke, dengan pok dia ke, pok menakan dia ke. Ma baina surati wa rukbah, apa kawasan di antara pusat dan lutut. Tu dah kita nak beritahu dari segi hukum lah. Dari segi hukum, aurat mereka tu antara pusat dan perempuan dengan kawan-kawan dia, kan, sama-sama perempuan, ataupun dengan abang dia, adik dia, dengan ayah dia, antara pusat dan lutut, kan. Tapi bukan suruh dia pakai macam tu, kan. Bukan yang suruh dia, orang kata apa, Wasallallahu Muhammad dedahkan buah dada dia, kan. Sebab tak ghairu laik lah, kan. Tak sesuai, tak elok, kan. Bahkan benda tu boleh orang kata apa, zaman sekarang ni macam-macam pula boleh berlaku. Cuma dari segi hukum, kita bincang dari segi hukum, yang tu bukan aurat. Wallahu ta'ala alam. Ada sikit lagi tu cerita tentang najis yang dimaafkan. Itu kita sambung nantilah minggu depan. Sikit lagi. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallah bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.